والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya muliakan ahli jawatan kuasa Masjid At-Taqwa Semenyih, Selangor, Malaysia, Tuan Imam, Tuan Bilal, Totok Guru, Tuan-tuan guru, para alim ulama, ketua-ketua masyarakat, barisan pemimpin-pemimpin, ahli-ahli ternama yang saya tak mampu sebut satu persatu, YB-YB, Tan-Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, Dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada kuliah maghrib kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Dah makan ke belum? Tengok macam ada yang lapar je. Yang lapar tu insya-Allah makan kat syurga. Amin insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, insya-Allah tajuk kita pada malam ini iaitu nikmat keberkatan. Dan sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat At-Tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi ragaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita. Amin insya-Allah. Hadirin sekalian, tajuk kita pada malam ini iaitu nikmat keberkatan. Apa itu berkat? Berkat maksudnya bertambah, berkat maksudnya manfaat, berkat maksudnya cukup. Bila kita ada keberkatan, maka kita akan ada tiga perkara ini dalam hidup kita kalau kita tak belajar tentang ilmu keberkatan, kita dalam hidup kita nak banyak je banyak. Makan nak banyak, tidur nak banyak, duit nak banyak, semua nak banyak. Tapi bila kita faham tentang nilai keberkatan, kita akan cari yang mana bukan banyak, tetapi yang berkat dalam hidup kita. Kerana banyak belum tentu cukup. Ini dia. Makan banyak belum tentu cukup. Tidur banyak belum tentu cukup. Ini dia. Semua cerdik pandai setuju dalam hidup ni bukan banyak, tetapi dia tentang kualiti. Itu dia. Tidur kualiti kita panggil. Tidur yang berkualiti. Misalnya bukanlah kita kena tidur banyak, pagi tidur, petang tidur, malam tidur, majlis ilmu tidur, macam tu dah. Bukan. Dia bukan tidur yang banyak, tetapi apa dia?
tetapi dia tentang kualiti tidur. Itu dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Begitulah juga dengan kita keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi cari duit. Bukan kita nak cari yang banyak, bukan. Kerana kalau nak cari banyak belum tentu dapat banyak. Kerana kita kena yakin rukun iman yang keenam, qada qadar Allah Taala, berkenaan tentang soal rezeki, soal baik dan buruk, sama ada tentang khairihi wa syarrihi, sama ada perkara yang baik ataupun yang buruk. Allah Taala dah jadikan kita ni hanya dapat apa yang Allah dah tetapkan sahaja. Kalaupun kita cari harta yang banyak, tetapi kalau tak ada keberkatan, sekejap lagi dia akan berpindah daripada milik kita kepada milik orang lain. Berapa ramai orang yang mana dia cari harta yang banyak, tetapi dia tinggal salat, dia tinggal perkara-perkara yang wajib untuk diri dia. Dia buat perkara maksiat, dia buat perkara-perkara yang haram. Kita akan lihat betapa bila dia tak ada keberkatan, dia tidak akan mendapat kecukupan, dia tidak akan mendapat nilai ketenangan dan kebahagiaan, dia tidak akan bertambah rezekinya. Yang kita lihat berkurang. Ustaz, saya tengok dia banyak je duit, dia main nombor ekor, banyak je duit. Saya tengok rumah dia besar, saya tengok kenderaan dia banyak, saya tengok dia punya apa lagi, kita tengok outfit dia, pakaian dia mahal. Ini kita sebut tentang betapa butanya kita hanya melihat rezeki itu hanya pada mata wang ringgit. Kita hanya melihat rezeki itu hanya pada yang namanya pada kebendaan al-maddiyah. Ini dia. Rezeki ini tuan-tuan, bukan Allah Taala aturkan hanya pada satu jalan. Rezeki ni luas. Rezeki ni diberi anak-anak yang soleh itu rezeki, diberi pasangan yang soleh-solehah itu rezeki, diberi masa yang lapang itu rezeki, diberi kesihatan itu rezeki, diberi duduk dalam majlis ilmu itu rezeki, diberi boleh bangun malam itu rezeki. Jangan kita pandang rezeki ni cuma pada duit semata-mata, tapi rezeki ni ada banyak perkara lagi yang perlu kita faham dan yang perlu kita hayati dalam hidup. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sebab ada di antara kita kan, Ustaz, duit saya tak banyak, tapi apa dia? Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi saya suami yang baik, Allah Ta'ala bagi saya isteri yang baik. Itu rezeki dalam hidup ni. Sebab itu bila kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad jaga keberkatan, Allah Ta'ala akan jaga kehidupan kita. Keberkatan ni ibarat insurans, tuan-tuan. Kita dalam hidup kan, ada di antara kita yang mana ada insurans kematian, insurans kemalangan, insurans sakit. Kerana apa dia? Untuk yang namanya jaminan kehidupan kita. Keberkatan ni antara insurans kita. Siapa-siapa yang dalam hidup kejar keberkatan, maka dia ada jaminan. Jaminan apa dia? Allah Ta'ala akan pelihara kehidupan diri dia. Ini di dalam hidup, di dunia dan juga di akhirat. Sebab itu dalam hidup kita ni, jangan kita hanya fikir dunia sahaja. Kerana apa dia? Kerana ada orang yang mana mak dia pesan dah, mak dia pesan, mak dia datang kuliah kan? Datang kuliah, kemudian tengok anak dia ni keluar pagi balik gelap, keluar gelap pagi, cari apa dia? Bang, cari apa ni? Cari apa? Mak, cari duit lah, cari rezeki, cari nafkah anak bini, bekerja, berkhidmat pada masyarakat. Itu dia. Ini dia. Betul. Tapi kenapa kamu tinggal subuh? Tapi kenapa kamu tinggal asar? Kenapa kamu tinggal zuhur? Kenapa kamu tinggal solat maghrib isyak? Jadi, saya kerja mak, cari rezeki dia. Ini dia. Mak dia pesan, kamu tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah putuskan. Dia. Saya kerja okey je mak, 5 tahun ni banyak je simpanan saya dalam Maybank to you CMB Click. Ni banyak je duit. Nanti kamu akan faham apa yang mak cakap. Satu masa Allah Ta'ala uji, nangis kat bucur katil. Kenapa menangis ni? Kenapa? Mak, betul lah mak cakap, kita ni kita tidak akan dapat lebih daripada apa yang Allah dah tetapkan. Saya dah kumpul 10 tahun ni 100,000 mak. Dalam masa tak sampai 1 saat saya transfer ke akaun bank scammer. Saya kena scam mak, kena scam. Allah. Ni tuan-tuan dalam hidup kita. Apa ramai orang yang mana dia kumpul duit banyak kan? Duit banyak, tapi sampai masanya Allah Ta'ala ambil sekelip mata je. Kumpul duit, kumpul, adik-beradik pinjam, janji nak bayar bulan depan, dah 100 bulan depan tak bayar. Kumpul, beli motor Wisuku, kena curi. Rupanya kita cuma tukang kumpul yang pakai orang lain. Kumpul, kena scam. Ada tak situasi begini dalam hidup kita? Ni dia. Berapa ramai orang yang mana kan, dia fokus tentang bisnes dia sampai lupa Allah, tinggal salat dan sebagainya. Dia rasa untung,
jadi PKP, pom. Ni dia. Terus jatuh terus. Allahu Akbar. Yang mana dunia tak dapat, akhirat tak dapat. Kenapa? Ketika mana mencari dunia, meninggalkan akhirat. Disangkanya dapat banyak, tetapi dalam sekelip mata Allah Ta'ala ambil rugi-rugi dalam hidup. Ni tuan-tuan, jangan kita tertipu dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah dunia ni melainkan kesenangan-kesenangan yang menipu. Jangan kita tertipu dengan banyaknya dunia, dengan keindahan-keindahan dunia, kerana dia penuh dengan tipu daya, tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, pertama, tanda orang yang mana dia mula mendapat keberkatan, dia akan mula mudah untuk sedekahkan rezeki yang dia ada. Ini dia. Orang yang ada rezekinya berkat ni, tuan-tuan, rezekinya manfaat, rezekinya bertambah, dan rezekinya apa dia? Rezekinya dapat dirasai oleh ramai manusia. Kadang-kadang kita malu dengan jiran depan rumah, tuan-tuan. Jiran depan rumah kita ni duit tak banyak, tapi tiap-tiap minggu bagi salam ke kita. Assalamualaikum je dia. Apa lagi je dia. Ni mak saya bagi donat je dia. Allah, tak apalah, tak payah bagi pun tak apa je dia. Minggu depan bagi lagi. Bagi salam, Assalamualaikum je dia. Ni apa lagi je dia. Ni nak bagi juga ni, bagi kuih, karipap. Tiap-tiap minggu kita tengok jiran depan rumah kita ni kerja cleaner, kerja biasa je, gaji tak apa, tak ada seberapa. Kita CEO, kita misalnya apa dia, orang-orang yang ada kenamaan, orang yang ada hartawan, tapi orang hanya boleh tengok je kita punya rezeki kita. Tengok je lah BMW, banyak yang makan dah beluang contoh dah. Tengok je kereta kita, mata belalang, mata kucing, apa lagi. Tengok je, boleh tengok je. Orang lalu tengok pagar-pagar kita yang tinggi-tinggi, tengok pokok-pokok bunga kita yang kita bunga-bunga bukan sebarangan orang-orang marhin boleh tanam je dia. Pokok Rafflesia pun ditanam contoh kan. Cuma boleh tengok je lah, boleh tengok. Tapi apa dia? Tapi tak boleh memberi manfaat pada orang lain. Tak boleh dirasai oleh orang lain. Ada orang yang mana dia susah, tetapi rezekinya dapat dirasai oleh orang lain. Kenapa dia? Kerana ada keberkatan dalam hidup. Apabila seorang itu Allah Ta'ala bagi keberkatan, duitnya sedikit tetapi dapat dirasai oleh ramai manusia, tuan-tuan. Ini dia dalam hidup kita. Dia tidak mudah, tuan-tuan, untuk kita menyemai rasa dalam hidup kita, untuk supaya kita dapat menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan orang yang yakin pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Perlu kita faham tentang, saya banyak kali ulang, betapa dunia ni tempat singgah je, tempat singgah, tuan-tuan. Kita mula alam ruh, alam rahim, kemudian sekarang kita berada alam ketiga, alam dunia, kemudian kita terus nanti berjalan alam barzah, dan terus lagi berjalan alam akhirat. Kita sekarang berada di posisi tengah-tengah, iaitu pada alam dunia yang sekejap je sekejap. Jam celik 20, jam celik 40, jam celik 60, bimbang pejam tak celik-celik kita, tuan-tuan. Hidup kita kat dunia ni, kita ni sedia tak sedia tentang kematian. Kematian dah telah pun bersedia untuk menjemput nyawa kita pada bila-bila masa. Dalam hidup ni, tuan-tuan, kita bertambah umur tidak menyebabkan umur kita semakin panjang. Bertambahnya umur kita semakin dekat dengan kematian. Dia sebut tentang perjalanan. Tuan-tuan berjalan pergi mana? Kalau tuan-tuan pergi jalan, pergi Langkawi. Langkawi ni berapa malam? 3 hari 2 malam contoh. Hari ketiga ni kita dah tahu dah, kita dah nak balik dan kita perlu berkemas-kemas. Kalau ada di antara kita yang umur dia masuk je fasa 60, 70, ni kita perlu bersiap-siap ni. Kita dah nak pulang ke perkampungan halaman kita. Kerana Rasulullah sebutkan umat Muhammad ini baina sittin wa sab'in, antara 60 70 ni. Kalau kita dah sampai ke fasa umur 60 70, kita perlu bersiap. Kalau tuan-tuan misalnya kan, tuan-tuan yang belajar di overseas misalnya, belajar luar negara ke dalam negara ke, tahun akhir kita apa yang kita buat? Kita terpaksa jual meja-meja kita, kursi-kursi kita, jual baju-baju kita, jual apa-apa yang sepatutnya kita perlu jual. Ini dia. Macam saya belajar di Mesir 6 tahun setengah. Tahun ke-6 saya kena baju-baju sejuk saya ke, saya punya lemari saya ke, buku-buku, kitab-kitab yang saya tak boleh bawa semua untuk naik flight. Jadi saya terpaksa lego lah. Saya terpaksa bagi orang ke, terpaksa saya jual ke, kerana saya sedar saya dah nak balik dan saya dah nak balik ke perkampungan halaman. Begitulah kita dekat dunia ni, tuan-tuan. Kita tidak akan kekal lama di sini. Allah tidak menjadikan kita manusia di dunia ini selamanya kekal di sini untuk berseronok-seronok. Kerana sedikit masa lagi kita akan tinggalkan dunia yang sementara ini, tuan-tuan. Dalam hidup kita ni, Allah Ta'ala jadikan setiap nikmat yang kita dapat itu semua ujian. Pertama, nikmat yang kita dapat ini, apabila kita mula cinta, dia akan jadi bebanan. Nikmat yang contoh kan dalam hidup, kita suka apa? Kita suka durian. Seseorang itu akan menjadi bebanan kepada yang dia cinta.
Seorang yang cinta durian, dia tidak akan tenang sehinggalah dia dapat makan durian. Misalnya, tengah solat pun tak tenang, duk fikir, ya Allah dah lamanya tak makan durian misalnya. Itu yang suka durian. Kalau kat sekadar kita cuma makan je, tak ada sampai rasa suka sangat, biasa-biasa je, ada, tak ada apa. Kita suka apa dalam hidup kita? Suka kenderaan, kereta misalnya. Ya, kita akan terbayang-bayang, Allah hai, teringinnya nak pakai kereta Ferrari misalnya kan. Teringinnya nak pakai kereta apa lagi? Ya, kereta Range Rover misalnya kan. Teringin dalam hidup kita. Kita tidak akan tenang dalam hidup. Siapa-siapa yang mana dia cinta pada dunia, ya, Allah Ta'ala akan jadikan kecintaan pada dunia itu bebanan. Semua apa-apa yang tuan-tuan sekarang ni, apa yang tuan-tuan sedang cinta dalam hidup, dia akan jadi bebanan dalam hidup kita. Ya, itu nombor satu. Yang kedua, siapa yang kejar dunia? Siapa kejar dunia, ya, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Orang yang rebut dunia pagi petang siang malam, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Kenapa dia? Sedikit masa lagi harta yang dikumpulkan itu bukan lagi milik dia, dia akan berpindah milik sekejap lagi, tuan-tuan. Ya, baru ni saya ceramah di Jerantut Pahang. Ada seorang pakcik ni imam. Dia kata kat saya, Ustaz, ada orang daripada Selangor, dia datang ke Jerantut Pahang, dia bawa RM7,000. Kemudian dia usahakan, alhamdulillah dia dapat beli tanah yang banyak. Dia tinggalkan anak bini dia dapat beli tanah yang banyak. Lalu dia meninggal dunia. Akhirnya apa dia? Anak-anak dia tahu, anak-anak dia jual semua tanah-tanah tersebut. Nak bagi tahu apa dia? Rupanya di sepanjang hidup dia bekerja keras untuk mengumpulkan harta untuk orang lain, tuan-tuan, bukan untuk diri dia. Dia hanya menguntungkan dunia orang lain, merugikan akhirat diri dia. Kenapa dia? Sibuknya dia mencari harta dunia, lupa bekalan akhirat, hanya menguntungkan dunia orang lain. Orang yang kerja melepak, duduk kedai-kedai kopi, tak nak solat, tak nak zikir, tak nak baca Quran, dia sedang menguntungkan dunia orang lain. Orang lain seronok lah. Ni dia. Ada seorang haji tu dia, bukan haji lah, ya, Allahumma salli ala Muhammad, dah berumur, jumpa dengan saya, Ustaz, saya ni Ustaz kaki temberang dia. Itu dia. Sebab tu saya suka duduk kat kedai-kedai kopi dia. Dia sembang kosong, dah pencen sembang kosong aja, kaki temberang. Dia mengaku sendiri kaki temberang. Dia seronokkan kawan-kawan duduk cerita-cerita, cerita apa-apa kat kedai kopi tu, menguntungkan dunia orang lain. Orang lain seronoklah, seronok. Ya, kita hanya menguntungkan dunia orang lain, tuan-tuan. Ni dalam hidup kita, siapa yang kejar dunia, dia sedang seronokkan dunia orang lain, merugikan akhirat diri dia. Ni dia. Baik, itu ulama sebut pertama sekali, tinggalkan kawan-kawan yang jahil. Untuk kita fasa kita nak kembali pada Allah ni, kita bila sebut tentang bertambah umur, kita dah nak kembali pada Allah ni, kita tinggalkan kawan-kawan yang jahil. Kerana kawan-kawan yang jahil, dia akan lupakan kita pada Allah. Pertama, dalam hidup ni kita mula kejar cinta Allah. Seorang yang mana dia apabila Allah Ta'ala cinta pada dia, dia ada beberapa tanda-tanda. Pertama sekali, dia akan mudah sebut nama Allah. Dia akan lebih banyak menyebut nama Allah berbanding hal-hal dunia, tuan-tuan. Ini dia. Pertama, dia akan suka mudah sebut nama Allah. Yang kedua, dia akan Dia akan mula meninggalkan dosa-dosa dan maksiat yang dia pernah lakukan dalam hidup dia. Ini dia. Yang ketiga, tuan-tuan, dia akan Dia akan mudah dan seronok buat kebaikan-kebaikan. Hiburannya mula bertukar. Kalau dulu hiburannya muzik, kalau dulu hiburannya kugiran, kalau dulu hiburannya karaoke, kalau dulu hiburannya melepak, sembang dengan kawan-kawan, cerita kosong. Lalu dia bertukar hiburannya daripada berhibur, berseronok-seronok dengan manusia, kepada berseronok-seronok kepada Allah. Macam mana berseronok-seronok dengan Allah ni? Dia berseronok-seronok dengan Allah dalam arti kata dia seronok baca Quran, dia seronok salat, dia seronok duduk dalam majlis ilmu. Ada orang duduk dalam majlis ilmu panah ponggong, tuan-tuan. Sekejap je dengar ustaz ceramah ni, tak boleh, dia kena panah ponggong tu. Kena pedih ustaz ni. Cakap pelan-pelan, lembut-lembut, tak boleh ke? Itu dia. Tuan-tuan, perlu kita faham, dalam beberapa hal kan, yang namanya teguran ini, macam mana pun, lembut macam mana, mesti akan terasa. Sebab apa dia? Sebab dia ubat. Ubat ni sifatnya pahit, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi hospital, kita ngadu sakit gigi, doktor kata ni kena cabut. Doktor pun cabut. Kita pun cakap kat doktor pelan-pelan sikit boleh, pelan-pelan. Doktor tu kata, Pak Haji, kalau pelan sampai kiamat tak boleh tercabut, itu dia. Ni dia. Ada dalam beberapa situasi yang teguran tu agak menyakitkan, tetapi dia dapat memberi ubat dan penyelesaian dalam hidup. Ini dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Ya, sebelum saya teruskan lagi, izinkan saya isi minyak dulu, takut berhenti tengah jalan. Boleh ke boleh?
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bila sebut tentang keberkatan dalam hidup ni, perlu kita faham tentang hidup ini untuk kita mencari nilai akhirat. Orang yang mana dia tak pentingkan keberkatan, dia hanya memandang tentang nilai dunia. Duit biar banyak, rumah biar besar, kereta biar besar, jawatan biar tinggi. Ini dia. Ini salah tuan-tuan. Kita hanya fikir tentang apa yang orang nak pandang kita, sedangkan orang yang pandang kita sekejap lagi akan meninggal dunia. Orang yang puji kita sekejap lagi akan meninggal dunia. Lepas itu orang mukmin dia mula faham dunia ni penuh tipu daya. Dia tak bergembira dengan pujian-pujian manusia, dan dia tidak terlalu sedih dengan makian-makian manusia. Kerana manusia ni sifatnya berubah-ubah. Hari ini orang yang suka benci, kecam kita, hina kita, maki kita, satu hari mungkin dia akan menjadi orang yang bersama dengan kita, yang akan mendukung perjuangan kita. Ini dia. Orang yang mana apa dia? Dia puji kita hari ini, boleh jadi besok akan datang dia lah orang yang akan menentang kita, yang akan jadi musuh kita. Kerana sifat manusia berubah-ubah tuan-tuan. Ini berapa banyak tuan-tuan kawan-kawan kita yang dulu kawan hari ini menjadi lawan sekelip mata tuan-tuan. Ya. Kerana sifat dunia ini apa dia? Sifat dunia ni berubah-ubah. Ya, Allah Taala jadikan, ya, Allah yang memegang hati-hati manusia ini. Kita sangka ustaz, saya ingat saya belanja kawan saya makan hari-hari, dia boleh jadi kawan saya selamanya. Rupanya akhirnya dia tikam belakang. Kerana yang memegang hati manusia itu Allah. Kita bagi makan hari-hari ke anak kita, berapa ramai yang kita melahirkan anak derhaka. Bila dah besar, anak kita jadi derhaka, tak mengenang jasa, tak mengenang budi misalnya kan. Ini ramai kan, yang mana apa dia? Ya, manusia-manusia yang melahirkan anak-anak derhaka. Ya, dia telah berkorban jiwa dan raga, ya, sebahagian hidupnya untuk membesarkan, mendewasakan anak-anak. Akhirnya menjadi derhaka. Akhirnya bukan menjadi qurratu ayun, penyejuk mata, tetapi apa dia? Ya, merobek-robek jiwa seorang ibu dan ayah itu sendiri ramai. Kenapa dia? Kerana Allah lah yang memegang hati-hati manusia itu sendiri. Sebab itu, kenapa ustaz? Kenapa saya buat baik orang tak hargai saya? Kenapa saya buat baik orang kecam saya? Kenapa saya buat baik orang hina saya? Sengaja Allah jadikan sedemikian supaya apa dia? Kita belajar tentang ikhlas, supaya kita buat kerana Allah, jangan lagi buat kerana manusia. Bila kita buat kerana manusia, kita akan menyesal lah saja. Kamu buat kerana manusia kan? Kamu cintakan pujian kan? Allah Ta'ala akan jadikan pujian, kecintaan terhadap pujian-pujian itu bebanan. Bebanan bagaimana? Akhirnya Allah Ta'ala jadikan orang yang selalu puji kita, kacam kita. Kita cinta apa dalam hidup? Kita cinta kenderaan. Kita beli yang banyak. Kita beli. Orang lain beli 1, kita beli 10. Allah jadikan 10 kecintaan kita terhadap kenderaan itu bebanan dalam hidup. Orang lain fikir nak beli Rotex 1 je. Rotex insurance, fikir 1, kita fikir 10 ni, ada 10 kenderaan. Siapa-siapa mencintai dunia, Allah Ta'ala akan jadikan dunia itu bebanan dalam hidup dia. Jangan cinta pada dunia. Dunia ni, kita bermuamalah dengan dia 3 je tuan-tuan. Pertama, ya, siapa-siapa yang mana dia bermuamalah dengan dunia ni kerana nafsunya, dia orang paling rugi dalam hidup. Yang kedua, siapa-siapa yang menjadikan dunianya perkara yang dia dapat, nikmat yang dia dapat, rezeki yang dia dapat hanya untuk keperluan dia, dia orang yang selamat. Makan yang perlu, tidur yang perlu, berbelanja yang perlu, dia orang yang selamat. Yang ketiga, sesiapa yang menggunakan nikmat dunianya untuk yang namanya apa dia? Bekalan akhirat, dialah orang yang paling beruntung. Dia tanya tuan keluar pagi balik gelap, keluar gelap balik pagi cari apa? Ustaz, saya cari duit, saya cari harta untuk bekalan akhirat saya. Dia menjadi alat menghantarkan saya ke syurga Allah, bukan menjadi blocking, penghalang. Hari ini bila kita tak tahu tujuan hidup, rezeki yang kita dapat, dia jadi penghalang kita untuk masuk syurga. Ini dia. Dengan duit yang banyak menyebabkan kita jadi lambat masuk syurga. Dengan harta yang banyak, dengan masa yang lapang, dengan umur yang banyak, dia jadi penghalang. Kenapa? Kerana kita tidak belajar mensyukuri nikmat yang kita dapat saat ini tuan-tuan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, setiap nikmat yang kita dapat ini, dia akan berakhir sekejap lagi tuan-tuan. Nikmat apa yang dalam hidup ni dah berakhir banyak. Nikmat mak ayah, berapa ramai depan saya dah tak ada mak ayah. Nikmat adik-beradik, berapa ramai di depan saya dah tak ada nikmat adik-beradik. Dah tak boleh main polis entry, wantu jaga, lompat-lompat, baling-baling, bantal, dah habis dah.
Dah kahwin je, hilang dah nikmat yang nama adik-beradik. Ya, kemudian yang ketiga, depan saya berapa ramai orang yang dah hilang nikmat anak-anak. Anak-anak kecil-kecil lari-lari depan kita dah tak ada dah. Ya, mana anak-anak haji? Anak saya 7 ustaz, seorang di MSU, seorang di Sabah Sarawak, seorang di United Kingdom, seorang di sini, habis dah tinggal seorang. Kerana dalam hidup kita, putaran kehidupan kita, kita ada puncak kehidupan kita. Yang mana kita mula-mula dalam keadaan kita tak ada apa-apa, ya, kanak-kanak tak ada apa-apa, ya, kemudian kita apa dia? Kita makan dibantu, jalan dibantu. Kemudian kita ada satu naik lagi fasa sibuk belajar, naik fasa sibuk bekerja, naik fasa sibuk apa dia? Berkeluarga. Puncak hidup kita ni umur 40. Umur 40 ni ideal lah. Kita apa dia? Kita mungkin ada rumah sendiri, kita mungkin apa lagi? Kita mungkin dalam ketua-ketua unit, ketua-ketua jabatan, ataupun kita ada pengikut-pengikut, kawan-kawan, kenalan-kenalan yang ramai. Ni umur 40, puncak hidup manusia. Kemudian dia mula turun, masuk 50, ramai kawan-kawan kita meninggal dunia, tinggalkan kita. Masuk 60, ramai tinggal. Lagi 80, 90, tinggal kita seorang. Haji, umur berapa? 90. Kawan-kawan ada lagi tak? Tak ada dah, saya seorang je yang masih hidup tadi. Yang mana? Yang lain? Yang lain dah meninggal dunia. Mereka meninggalkan saya tertinggal di dunia ni, sedang menunggu giliran kematian. Ni dalam hidup. Ni putaran kehidupan kita. Yang mana kita mula seorang, kita akan berakhir seorang. Yang mana kita dulu makan, disuap, jalan dipimpin, sampai satu masa Allah Ta'ala ambil nikmat kita, yang kita terpaksa makan, disuap, jalan dipimpin. Ni dia. Kita semakin hari, semakin hidup tidak mulia dekat atas muka bumi Allah. Kemuliaan kita hanya takwa. Sebab itu dalam hidup ni kejar nilai takwa, jangan kejar nilai harta. Kenapa dia? Kalau kita mati hari ni tuan-tuan, walaupun kita belanja banyak pun pada orang, kita buat baik pada anak isteri, kita buat baik pada negara, kita mati hari ni, tak ada orang yang akan usung jenazah kita, bawa pergi muzium, kemudian diframekan untuk tatapan ramai. Tak ada. Semua akan setuju untuk tanam segera. Isteri kita yang sayang dengan kita, yang kata yang kata berkahwin dah 40 tahun, 50 tahun pun, dia tak akan simpan jasad kita 2 bulan, 3 bulan, tak ada. Ustaz, dah jadi mayat, tanam je. Selang berapa bulan, selang berapa tahun, isteri kita kahwin lain. Ni dalam hidup yang perlu kita faham tentang yang namanya apa dia? Hakikat kita manusia ini, nilai kita apabila kita ada nilai di sisi Allah. Siapa-siapa yang cari nilai di sisi manusia, lemah. Hanya pada pandangan manusia, gah. Ustaz jangan main-main, saya kabel-kabel, ramai kabel. Saya kawan dengan orang yang pegawai-pegawai. Saya sendiri ada jabatan-jabatan. Kita kena ingat, dalam hidup kita, apa pun jabatan-jabatan kita, sampai satu hari kita akan pencen, tuan-tuan. Itu nombor satu. Yang kedua, kalau tak pencen pun, kita akan meninggal dunia. Yang kedua, ni dalam hidup kita ni kan, sehebat apa pun kita akan apa dia? Pulangkan segala nikmat yang kita dapat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni dia dalam hidup. Ya, kerana hidup ni putaran. Lepas tu jangan ada di antara kita yang sombong dalam hidup. Ya, apa nikmat yang kita dapat sekarang ni, manfaatkan. Ya, sebab itu orang yang bila dia faham tentang nikmat, dia datang majlis ilmu, dia kata, tuan, kenapa boleh duduk dalam majlis ilmu ni? Dia kata, ustaz, berapa hari lagi saya boleh datang majlis ilmu? Kita tengok kawan-kawan kita yang duduk kat kubur sana, kubur. Mereka dah tak boleh dah pergi majlis ilmu, sembahyang maghrib, sembahyang isya berjemaah, dah tak boleh dah. Habis dah masa mereka. Maka nikmat yang saya masih boleh melihat, boleh mendengar, boleh berjalan, saya datanglah majlis ilmu ni. Kerana dia sekejap lagi. Kita tak tahu berapa hari lagi kita akan boleh duduk dalam taman-taman syurga Allah di dunia ini lagi, tuan-tuan. Itulah yang namanya nikmat-nikmat yang lain. Baik itu kita kan ada peluang boleh zikir lah. Ada peluang boleh baca Quran lah. Ada peluang boleh bangun malam lah. Kerana dalam hidup ni kita mesti kena ada target. Seperti mana daripada muda kita ada target. Umur 40 aku mesti dah kahwin. Umur 40 mesti dah ada rumah sendiri. Kemudian kita kumpul lagi duit-duit ni. Ni simpanan hari tua aku daripada muda. Kita dah kumpul, kita dah bersiap untuk yang namanya hari tua kita. Kita tanya pada diri kita, di manakah persiapan simpanan hari akhirat kita pula, tuan-tuan. Simpanan hari tua ada, duit pencen ada, EPF ada. Ini dia. Simpanan akhirat kita pula bagaimana dalam hidup kita. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian. Sebab apa dia? Sebab dunia ni bukan tempat tinggal, dunia tempat yang kita akan tinggalkan. Kita singgah kejap. Orang yang jahil je, dia akan apa dia? Dekat dunia ni, dia akan sibuk kejar. Dia sedang apa dia? Dia mengumpulkan sesuatu yang dia akan tinggalkan. Tak cerdik langsung, tuan-tuan. Dia kumpul, dia mati, dia tinggalkan. Allah. Patutnya orang cerdik ni, tuan-tuan,
orang cerdik adalah orang yang berjaya memindahkan harta dunianya ke negeri akhirat. Dia kumpul banyak kat dunia ni, tapi dapat dipindah dengan jalan infak dan sedekah, tuan-tuan. Sebab orang kaya, tuan-tuan, dua penyakit, dua perasaan yang dia takkan lari, tuan-tuan. Pertama, dia akan takut kelong. Yang kedua, dia takut dicolong benda, tuan-tuan. Tu dia. Yang pertama, takut nikmatnya berkurang. Yang kedua, takut nikmatnya dicuri. Tu yang pasang CCTV, ya, adanya guard. Sayang harta ni, takut dicuri, takut berkurang. Islam ajar sedekah. Hadis baginda Rasulullah, ma naqasa malun min sadaqatin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang sedekah. Tuan-tuan, sedekah, Allah Ta'ala pelihara rezeki kita. Allah Ta'ala akan jaga rezeki kita, tuan-tuan. Ini dia. Kita nampak banyak ni pasang yang namanya CCTV, ada guard-guard ni semua, ya. Rupa-rupanya, tuan-tuan, kita cari banyak, kita tak boleh guna banyak. Allah. Beza orang yang sedekah ni. Sedekah ni, dia dapat guna dunia, dia dapat guna akhirat. Orang yang dia tak nak sedekah, dia dapat hidup ni berapa lama, tuan-tuan? Hidup kalau 50 tahun tak lama, 60 tahun tak lama, 100 tahun pun tak lama, tuan-tuan. Kita cuma dapat kat dunia je lah. Dunia, mati, habis. Tapi orang yang sedekah ni, tuan-tuan, kerana sifat dunia, kita cari banyak, kita tak boleh guna banyak. Kita boleh cari banyak, kita tak sempat guna banyak. Tapi akhirat, tuan-tuan, tuan-tuan kumpul lah banyak mana, tuan-tuan mati, tuan-tuan bawa boleh semua ke negeri akhirat. Solat semua boleh bawa, baca Quran kita boleh bawa, semua boleh bawa. Itu dia. Ya. Ni, harta kita kalau banyak dalam CMB Click, My Bank to You, kita meninggal dunia sekarang ni, apa yang kita boleh bawa? Tak ada. Itu dia. Yang kita infakkan, yang kita sedekahkan, itulah hakikat harta sebenar kita. InsyaAllah kita akan berehat seketika untuk memberi laluan azan. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat dahulu, insya-Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هدي سيدنا محمد والصلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد آمين رب العالمين. Hadis sekalian, kita sambung sikit lagi berkenaan tentang nikmat keberkatan. Nikmat keberkatan ni tuan-tuan, apabila seseorang itu mendapat nikmat keberkatan, kita tua muda, miskin dan kaya, kita akan dapat 24 jam yang sama tetapi nilai yang tak sama. Ada orang yang mana tuan-tuan, dia 24 jam, kita 24 jam, tapi tak sama. Tak sama apa dia? Ni Allah kalau bagi keberkatan pada seorang, Allah Ta'ala akan bagi setiap saat dan detik itu manfaat di dunia dan juga di akhirat. Dia boleh bangun malam qiyamul lail, dia sempat banyak benda. Baca Quran sempat, salat sempat, cari rezeki sempat, bersama keluarga sempat, serba sempat. Dengan masyarakat sempat. Kerana apa dia? Ada keberkatan umur. Sebab itu dalam hidup kita bukan tentang banyak. Kerana kalau banyak saja tapi tak ada nilai, rugi. Kerana apa dia? Semakin banyak umur, semakin banyak jawatan, semakin banyak pengaruh, semakin banyak nikmat, semakin penat kita nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita. Itu dalam hidup ni dia bukan tentang banyak, tetapi dia tentang kualiti, dia tentang keberkatan. Ramai orang fikir tentang ni kalau boleh gaji ni kenapa gaji sikit je ni? Kenapa gaji tak ada banyak ni? Dia bukan tentang banyak ataupun sedikit, dia tentang berkat dulu nombor satu tuan-tuan. Kalau banyak pun, tapi kalau tak ada keberkatan, dia takkan cukup tuan-tuan. Takkan cukup. Tapi kalau sikit pun, tapi kalau ada keberkatan, dia akan cukup. Kadang-kadang kita hairan tengok orang yang mana dia gaji dia 1,000 duduk di Kuala Lumpur, boleh sumbang lagi RM1. Kadang-kadang yang gaji 20,000 pun gaji sumbang RM1 juga. Allah. Ini dia kadang-kadang. Sebab apa dia? Nilai keberkatan yang tak sama. Ini dia. Kita tengok musim-musim PKP. Bila keberkatan ni, pertama sekali tadi kita sebut tentang manfaat. Yang kedua, Allah bagi kecukupan. Dalam Islam, kita ada istilah rezeki min haitsu la yahtasib, rezeki yang tak disangka-sangka. Bila Allah sendiri yang bagi rezeki, kita tak bimbang langsung. Sebab yang bagi rezeki kepada kita ni bukan member kita tuan-tuan. Kita tak bimbang. Ya, kita tak bimbang sebab yang bagi rezeki kita bukan pemerintah. Yang bagi rezeki kita bukan kerajaan. Yang bagi rezeki kita bukan bos. Bos berubah-ubah. Kerajaan berubah-ubah. Pemimpin berubah-ubah. Tempat kerja berubah-ubah. Tapi Allah yang bagi rezeki dulu, kini, selamanya tak pernah berubah. Sebab itu kita tak bimbang. Ini dia. Dalam hidup kita tuan-tuan, ada kalanya Allah Ta'ala ambil nikmat, satu nikmat ni kerana nak gantikan nikmat yang jauh lebih besar. Saya bagi contoh. Masa fasa PKP dulu tuan-tuan, ada orang yang mana bisnes dia down. Tapi rupa-rupanya dengan sebab down itu, baru dia nampak rupanya rezeki ni bukan semata duit. Dia bagi tahu, Ustaz, saya ada peluang lepas PKP ni untuk nak growkan balik bisnes saya, tapi saya tak nak. Kenapa? Sebab rupanya saya dapat nikmat yang banyak lagi. Sebelum ni saya cuma dapat nikmat duit, tapi solat tak sempat, duduk dalam majlis ilmu tak sempat, ya, banyak benda yang tak sempat. Tapi bila saya dapat hidup, bila PKP, Allah ajar saya hidup sederhana. Dengan sebab sederhana, serba sempat. Bermasyarakat sempat, berkeluarga sempat, makan sempat, tidur sempat, qiyamul lail sempat. Saya rasa lebih nikmat dengan kesempatan yang banyak ini berbanding cuma saya kumpul duit yang banyak tetapi saya tak sempat guna banyak. Sebab sebanyak apa pun kita cari, sarapan sekeping 2 je roti canai, kita tak akan makan 100 keping. Ni tuan-tuan, bila tak ada keberkatan, kita akan tertipu banyak benda dalam hidup ini. Ustaz, kalau saya cek duit banyak, saya boleh makan sedap-sedap. Belum tentu tuan-tuan. Ya, kita boleh makan sekali 2, makan sedap-sedap. Kita duit banyak, kita order orang biasa pergi pasar belikan. Kita telefon nelayan, tiap-tiap minggu mesti kena hantar ikan, macam-macam ikan. Duit banyak. Tiap-tiap minggu hantar ikan, macam-macam ikan. Semua ikan-ikan yang mahal kita boleh rasa. Rupanya tahan kita boleh makan setahun je, lepas tu kena gaut. Lepas tu nak makan apa tak boleh. Ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh, ni tak boleh. Ada orang yang mana duit dia tak banyak, tapi nak makan apa boleh. Pergi kenduri, makanlah apa. Ada 20 jenis, 30 jenis, 40 jenis makanlah. Ni dia dalam hidup. Dalam hidup ni tuan-tuan, kita bukan tentang banyak, sederhana. Bila sederhana, kita akan nikmat. Ni dalam hidup kita. Ceramah ni pun kena sederhana juga ni. Tak boleh sampai besok pagi, tak boleh. Dia sikit-sikit je. Ceramah sikit, berkeluarga. Maknanya semua just nice je. Makan. Sebab dalam hidup bukan tentang banyak, tapi cukup. Kalau tuan-tuan dah faham, dah cukup lah. Itu dia.
Ya, dia tak perlu sampai banyak-banyak panjang-panjang jela-jela, tak payah. Tu dia. Ya. Sebab besok ada kuliah lagi, sikit-sikit lah. Hari ni sikit, besok sikit, macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah sedikit perkongsian yang saya boleh kongsikan pada tuan-tuan semua. Carilah nilai keberkatan. Caranya dengan cari rezeki yang halal, tinggalkan perkara yang haram, ya. Kemudian minta pada Allah diberi keberkatan umur, keberkatan rezeki, diberi keberkatan dalam kehidupan. Walaupun kita menikmati hidup ini sekejap, tetapi nikmat itu sungguh hebat di dunia dan di akhirat, kerana ada nilai keberkatan. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkatan yang banyak. Itu saja daripada saya. Mohon maaf atas keterlanjuran bicara. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di luar sana tuan-tuan, saya ada bawa oleh-oleh, ada bawa madu. Tuan-tuan yang nak dapatkan boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang insya-Allah. Sekian, wabillahi taufik.